senjata ampuh yang diorang pakai itu adalah fitnah. Ini abang tak terlayan dan abang tak terlawan. Okey, tak terlawan lah sebab ini fitnah. Dan pada masa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama saya dan juga tetamu istimewa pada hari ini, Abang Rahim Jalani. Lama dah kita sebenarnya tak buat program Kopi Kau Show ni. Sebenarnya ni program Kopi Kau Show, Rahim. oh, okey. Maksudnya saya mengumpulkan semua figura-figura industri filem Malaysia. So kita kumpulkan dalam satu platform YouTube dan juga kita menjadi rujukan kepada semua orang industri, baik pelajar ataupun orang yang baru-baru. So supaya dikenal siapa Rahim Jalani sebenarnya. Itu yang penting, bang. Pada tahun 2009 abang dapat tahu bahawa satu persatuan nak ditubuhkan, iaitu inilah dia Persatuan Kebajikan Artis Veteran Malaysia. 2009. 2009. Okey. 2009. Tetapi tidak juga terpanggil untuk abang terlibat join, cuma abang tahu. Abang pernah dengar dia orang meeting apa semua. Pada masa itu kesiannya meetingnya setiap ada restoran mamak, di situlah meetingnya. Waktu penubuhan awal tu kan. Penubuhan ni berbincang ni kedai mamak. Berbincang ni restoran. Sampaikan satu masa mamak pun minta borang. Nak jadi ahli. Waktu bincang tu abang involve ke tak? Involve juga lah. Involve dengar-dengar pasang telinga gitu. Okey. Sampailah tertubuhnya benda tu dan presiden yang pertamanya ialah Ismail Hudson. Selepas Datuk Ismail Hudson jatuh sakit, kemudian naik dia punya timbalan pada masa itu, iaitu Datuk Haji Sata. Dan pada tahun 2014 berlaku sedikit pergeseran hingga terbawa kepada perpecahan, iaitu PKVM still dengan PKVM dan satu lagi timbulnya Yayasan Kebajikan Artis Veteran Malaysia. So yayasan. Jadi ada dua sekarang ni. Pak Aziz pergi ke mana? Pak Aziz pergi ke yayasan. So yang lain ni tinggal di PKVM. Okey. Jadi dari situ pada tahun 2014 itulah bertitik tolak daripada itu saya rasa saya pula masuk. Saya rasa sudah sampai masanya saya masuk dekat sini sebab ingat tak daripada awal cerita tadi bahawa hubungan saya dengan si Haji Sata begitu baik apa semua gitu gini. Jadi saya tidak mahu maknanya ada apa orang kata ada orang yang akan ambil kesempatan lah. Jadi saya akan cuba jadi orang tengah. Tapi ramai yang tak tahu sebenarnya hubungan saya dengan si arwahnya Abang Aziz. Tapi saya titik tolak daripada situ, saya nak tengok sendiri. Maknanya saya nak jadi middleman. Tak maulah gaduh-gaduh. Kan? Biar satu. Tetapi kebetulan pula bila saya masuk juga, saya diserahkan untuk tugas itu. Untuk selesaikan masalah tu, konflik ni macam mana nak buat apa semua. Jadi saya ambil satu pendekatan bahawa saya pujuk yang PKVM ni, leader-leader pada masa itu, maknanya boleh tak kalau kita tidak timbulkan konflik ni lagi. Isu ini petikaikan. Sebab saya kata yang pertama sekali ialah kalau kita petikaikan pun kita petikaikan orang kita. Kawan-kawan kita. Kemudian kita memalukan kita, kita memalukan orang seni dan ini membenarkan orang luar mengatakan bahawa orang seni ni tak reti bila ada persatuan je gaduh. Itu yang tahu. Lepas tu tuduhan, lepas tu fitnah. Itu saja. Jadi boleh tak kita ni? Dan yang sebelah sini saya memang kenal baik, maknanya saya tidak putuskan hubungan silaturahim tu. Saya tetap hormat dia orang apa semua tu ni. So akhirnya memang benda tu betul-betul solve. Selesai masalah tu. Tidak sampai kepada aduan-aduan dan sebagainya. Tidaklah yang dulu kata boyo nak adu polis, nak adu ni. Alhamdulillah. Maknanya tugas abang tu selesai. Selesai. Nak damaikan dia orang tu selesai. Itu tujuannya saya terlibat dalam PKVM. Siapa yang kepala di bahagian PKVM waktu itu? Pak Aziz dah pergi ke sini. Ada pergi situ. Okey, masa itu dia orang lantik presiden baru, Datuk Zulkifli Zain. Datuk Zulkifli Zain, lepas tu dia punya timbalan dia kata salah saya Datuk Abdullah Sani. Abdullah Sani. Lepas tu adalah beberapa orang arwah dah ramai yang arwah dah ni. Jadi selepas itu maknanya
Bila dah selesai masalah tu, abang dah fikir macam, oh, okey dah ni aku boleh tarik diri. Dah tak perlu lagi nak campur. Tetapi nasib tak baik sebab tak lama lepas itu Datuk Zulkifli Zain jatuh sakit. Oh, dia pula sakit. Dia pula sakit. Jadi sekarang ni tak ada siapa nak pegang teraju tu. Tanya dengan dia punya tanya dengan dia punya timbalan. Timbalan dia pada masa itu Azizan. Azizan. Tanya Azizan kata no, aku tak sanggup. Dia kata, aku serah dekat engkau. So dalam satu mesyuarat jawatan kuasa, maknanya dia orang lantik saya sebagai pemangku. So bermulalah daripada situ. Bermula dari situ bila saya melihat bahawa PKVM ni benar-benar tak ada duit, nak bergerak pun susah dan sebagainya. So banyak benda lah yang terpaksa saya buat. Usaha demi usaha, sehinggalah pada satu masa seorang daripada ahli kita, iaitu ahli kita bawa satu sumbangan masuk yang agak besar. Saya kira besar pada masa itu, daripada TM bagi sumbangan 20,000 masuk dalam satuan. So daripada situlah banyak melegakan kita, dan kita keluarkan 30%, kita bagi dia 6,000. Ini 30% ni apa? Maksudnya memang pengurusan pentadbiran yang memang macam yang abang kata tadi. Bila pihak pentadbiran persatuan AJK melihat bahawa duit tabung tak ada. Jadi macam mana kita nak bergerak? Duit tabung tak ada. Apa galakannya? Ini sebagai satu galakan. Ini persetujuan daripada AJK semua. So satu sistem dibuat, maknanya siapa saja bawa akan diberikan komisen 30%. Dengan 20%. Dengan minit ke apa? Yes, ada dalam minit mesyuarat. Dalam minit mesyuarat pun kita dah masukkan. Kan? Siapa yang boleh bawa dana kepada persatuan, maksudnya 30% tu akan diberi kepada orang yang bawa. Tetapi kita persatuan tak bagi apa-apa. Maksudnya macam contohnya dia datang claim, saya nak claim duit minyak. Oh tak ada. Kita tak bagi. Contohnya, saya nak claim duit telefon. No, tak bagi. You dapat bawa dan kita bagi. Tolak atas itu. Ada program, jadi bagi terang benda tu. Kita bagi komisen. Jelas tapi masuk. Dapatlah. Maknanya siapa yang bawa, okey, kita pun dia bawa, okey, kita pun masuk dalam akaun dalam 2-3 hari clear. Kita call bank kata clear, dan kita tulis satu isu, satu cek bagi kat dia. So itu 20,000. Ada ahli kita yang dengan ikhlasnya nak bantu bawa 200. RM200. RM200. Bagi tak? Kita persen tu bagi tak? Bagi, tetap juga kita bagi. Kita keluar kalau cek RM60. RM60 bagi. Ini dia, cek RM60. So maknanya pada saya soal komisen tu tak ditimbulkan. Sebab ni pentadbiran. Ini pentadbiran. Memang ada pula yang kata, kenapa ini tak dimasukkan dalam peraturan ROS? Dia sebenarnya peraturan ROS dengan apa yang ditakbir dibuat oleh AJK dua benda yang berbeza. Yang tu saya setuju. Pentadbiran dengan perlembagaan di undang-undang yang berbeza. Undang-undang berbeza. Betul. So ada benda yang ditakbir oleh pentadbir AJK, ikutlah AJK. Betul. Asalkan benda tu ada dalam minit mesyuarat dan dipersetujui. Betul. Kalau tidak, macam mana persatuan nak berjalan? Betul. Yang saya pelik, semasa duit tak ada, dia tak cakap dah. Dia tak bunyi, dia tak itu, dia tak dia tak dah. Tapi duit dah masuk. Dan problem sampai. Padahal kalau kita nak ialah itulah duit yang kita bagi untuk program, untuk kita buat apa-apa program, lepas tu allowance apa semua dapat ni. Bukan ada dana pun. Bukan ada mana pun. Maknanya orang yang sakit, itulah duitnya pun. Jadi lepas itu timbul berbagai-bagai. Abang dia cakap dia ada yang 20%, ada 20%. Okey, yang 20% ni maksudnya kalau misal contohnya dia ada program nak buat. Macam contohnya katalah kita nak buat majlis makan malam. Contohnya, ataupun kita nak buat satu perjumpaan yang memerlukan perbelanjaan. Daripada makan malam tu dapat dana. So daripada dana itu tadi, contohnya baru kita tolak kos apa semua, the rest balance okey 20%, okey you ambil. Net profit lah tu. Net profit pun kita bagi pula. Kita bagi komisen pula. 20%. So, dua benda tu lah bezanya. Itu bezanya. Sebab kenapa 20%? Sebab ialah kita pun nak tengok, sebab itu ada perbelanjaan yang harus dikeluar. Kemungkinan you bawa tu tak cukup. Jadi tak cukup esok siapa nak tambah? Betul. Logiknya betul. Kan? Jadi mana persatuannya duit kena keluar. Sebab itu kita kata 20%. Tetapi yang 30% tu dia just bawa je. Ini orang nak derma kepada persatuan. Dia tak minta apa. Tak ada pun.
Itu berbezanya. Maksudnya banyak kali dah apa ni diberi komisen orang bawa masuk. Memang banyak kali lah maksudnya. Macam abang cakap tadi, daripada yang awal-awal 20,000 sehinggalah yang bawa 200. Okey bang, bila last AGM hari tu? Okey. AGM kita last kali itu hari pada 5 hari bulan 9. 5 bulan 9. So 9 2020. Sekarang hari ni 11 hari 11 kita dah lebih 60 hari bang. Lebih kurang. So biasalah. Abang mengambil satu pendekatan, maknanya pada awal lagi pun memang biasalah bila dah sampai dekat AGM ni, orang akan cuba mencari di mana kelemahan, di mana tak betulnya, segala macam itu orang akan bawa. Tapi pada abang masih menganggap pada masa itu biasalah, maksudnya apa isu yang you nak buat kalau tak fitnah? Abang dah terhidu awal tak? Dah, abang dah ada dapat kesan awal, tetapi ada semua. Tetapi macam abang cakap tadilah, bila abang ambil satu pemikiran yang positif bahawa orang dah tengok apa yang abang buat. Daripada PKVM ni kosong, terumbang ambing, orang tak tahu mana pun, sehinggalah pada satu tahap abang fikir PKVM ni setanding dengan persatuan-persatuan seni yang lain. Yang tu saya nampak. Okay? Maknanya kalau kita datang pun mewakili, saya wakil PKVM. Tak malu. Betul. Tak malu. Faham? Maksud abang dah bawa sampai tahap itu dah. Maknanya kita jaga kebajikan. Walau tak banyak sebab kita tak ada sumber. Macam abang cakap, kalau sakit kita bagi 200. Meninggal, tersumbang 300. Itu memang fix, memang tetap. Sebab sumbangan. Sumbangan. Sebab kita tak dapat dana yang lebih. Kalau kita ada dana yang lebih, mesti kita akan naikkan pula. Mungkin daripada 200 jadi 500. Yang meninggal dari 3 mungkin 1,000. Tetapi kita hanya itu saja duit yang ada. Jadi sekurang-kurangnya bagi lah. Alhamdulillah, memang kita sampailah pada 5 hari bulan 9 tu, maknanya PKVM masih relevan kepada ahli-ahli dia untuk memikirkan soal kebajikan. Sorry nak tanya, berapa kekuatan, maksudnya berapa ahli yang ada waktu last AGM yang abang pegang tu? Last AGM campur tolak lebih kurang dalam 65 ke 70 lah. 70 lah. Yang aktif lah maksudnya. Ya, yang boleh mengundi ahli seumur hidup. Itu syarat dia. Ya. Betul. Okey, waktu AGM tu abang dah dengar ada pihak yang ni memang ada persaingan, memang ada lawan waktu tu. Memang ada. Sorry, bukan nak tanya dalaman sangat, tapi nak tanya situasi sebab macam abang kata tadilah. Maknanya sebelum itu pun abang dah dapat tahu bahawa ada orang yang nak bertanding dan sebagainya. Tapi abang ni bersikap jenis, it's okay. Ini pun pertandingan. Ini pun dah sampai masa AGM. Maknanya ini AGM yang boleh melantik, yang boleh memilih. Jadi pada abang tak kisah, open. You nak bertanding sebagai apa pun, open lah. Tak ada masalah. Cumanya, kan, macam abang kata tadilah, senjata ampuh yang diorang pakai itu adalah fitnah. Ini abang tak terlayan dan abang tak terlawan. Tak terlawan lah sebab ini fitnah. Dan pada masa itu abang ambil satu pendekatan bahawa kita tak perlu nak kecoh-kecoh, kan, siapa saja yang dipilih kita kena redha, sebab kita tak nak macam orang kata bila mesyuarat agung je baling-baling kursi, bergaduh-gaduh apa, sedangkan kita ni veteran. Jadi kita kena tunjukkan yang betul-betul kita ikutlah saluran dia. Kalau you sebelah abang panjang, abang cakap abang kena sebelah sana fitnah apa semua untuk kalahkan abang dalam AGM. Jadi saya tahu apa benda perkara yang difitnah kalau sudi abang share. Okey, sebenarnya abang tak boleh bagi tahu secara terperinci pun. Sebab perkara ni dalam siasatan, maksudnya abang sedang berunding untuk membawa perkara ini kepada pihak pengadilan lah maksudnya. Maksudnya telah dibawa ke pusat pengadilan. Maksudnya abang merancang untuk ke arah itu. Jadi abang dinasihatkan supaya tidak memberikan sebarang maklumat secara terbuka sebab dia akan mengganggu siasatan dan sebagainya. Cuma kenapa abang buat? Sebab tak ada kuasa dan daya untuk abang bercakap dengan semua orang. Takkan jumpa orang hari ni, jumpa dengan you hari ni abang cerita. Besok jumpa dengan orang sana pun abang start bercerita lagi. Sudahnya abang ni tak ada kerja lain. Nak cerita benda tu je, sedangkan banyak benda lagi abang nak buat. Jadi abang akan buat satu pendekatan. Maknanya kalau dia di pihak benar, dia benar.
Dan kalau abang di pihak benar, abang benar. Jadi macam mana caranya? Itulah dengan orang kata mengambil pendekatan pengadilan lah. Itu saja. Kita nak buat macam mana lagi? Maksudnya abang dikalahkan atas sebab fitnah dan abang rasa benda tu tak adil dan abang dah buat aduan untuk proses undang-undang lah maksudnya. Proses undang-undang. Ya. Betul. Berapa besar fitnah tu bang? Oi. Besar sangat bang. Maksudnya sampai okey. Dia macam nilah. Macam mana yang you tahu tadi bahawa penglibatan abang dalam bidang ni dekat 40 tahun. Okey. 40 tahun dah. Jadi takkanlah begitu sukarnya daripada dulu abang nak banner nama abang, tiba-tiba abang boleh buat benda yang tak elok. Itu logik. Ya, logik dia. So, abang kena jaga. Betul. Tetapi bila benda ni berlaku kan, jadi benda tu jadi bad reputation dekat abang lah. Maknanya kepercayaan orang, terjejas nama abang. Jadi walaupun mungkin kita rasa kita tahu kita tak salah, kita boleh jalan dengan aku tak salah. Tetapi macam mana kita nak membenarkan yang kita tak salah tu? Dan yang paling sakit sekali sebenarnya apabila kita difitnah, kita nak bagi tahu dengan orang, nak melawan fitnah tu. Itu lagi sakit. So banyak sangat masa, banyak sangat tenaga, banyak sangat duit you kena turun naik, jumpa orang sana, jumpa orang sini. Itu yang rasa macam abang kata tadi. Kalau sebelum AGM fitnah tu dimainkan, okey, abang masih lagi boleh terima lah. Sebab pada abang macam abang kata tadi, macam mana cara you nak jatuhkan orang? Yalah betul lah. Cerita dia selepas AGM pun so bila timbul lagi selepas AGM, itu yang abang rasa. Itu yang abang rasa that's enough. Abang dah rasa macam tak boleh buat macam ni. Maksudnya abang kena buat sesuatu. Sebelum AGM aku tak kisahlah. Tak kisahlah. Menang. Sebab itu kalau you nak tahu masa AGM tu, abang bila diumumkan kalah, abang rasa benar-benar lega tau. Abang rasa macam satu beban yang dah diangkat. Abang rasa macam demi Allah abang terus berdoa dalam hati. Tak adalah abang angkat tangan, tapi abang berdoa, ya Allah Tuhanku, terima kasih kerana kau mengangkat beban dari bawah aku. Dan aku redha kalau ini cara untuk engkau mengangkat dan menidakkan aku lagi untuk bertanggungjawab, aku redha. Kalau boleh, masa itu juga nak berlari atas pentas, nak buat sujud syukur. Tapi nanti orang akan kata pula kan, alah menunjuk-nunjuk pula. Itu abang rasa, okey, tanggungjawab ni aku dah serah pada. Kalau orang tu boleh bawa, silakan. No problem, macam tu. Silakan. Sebab itu selepas itu pun abang tak ada komen, tak ada tak ada Selepas AGM tu. tak ada. Banyak member kita pula cakap, kenapa tak ni? Kenapa you tak ni? You patut kena. Tak mau dah. Sebab yang penting benda ni dah ada orang yang sanggup buat. Teruskanlah. Maksudnya korang berlawan, korang nak apa semua, ambil, dapat, kau buat betul. So itu pendekatan abang. Itu pendekatan abang. Tetapi selepas itu, macam abang cakap tadi, benda tu masih lagi berbunyi. Berlegar di kalangan WhatsApp sesama dia orang dan sebagainya. Maksudnya ini dah dah bermotif lain lah. Kan masih nak menang. Tapi bila kau dah dapat semua dah ni, carry on lah. Janganlah peduli aku dah. Faham tak? Aku pun dah cuci tangan. Tak ada benda pun. Okey. Tetapi bila sampai masa pula, benda tu masih berlegar dan ada yang menyokong. Ini abang dah jadi malu. Okey. Ada pula yang menyokong. Yang menyokong semua, ada yang mendoakan biar kembung perut, biar ditimpa bala. Ini abang jadi macam apa ni? Yalah. Kita kalau geng-geng industri filem ni macam tu kan. Kan dah jadi macam. So okey. Tak apalah, kita ketepikan dulu pasal apa yang hadapi tu. Okey. Cuma dalam perjuangan abang untuk PKVM dulu, ada dua yang paling besar yang abang cuba perjuangkan. Yang pertama dulu untuk mendapatkan rumah PPR untuk ahli-ahli. So abang dah perjuangkan benda tu daripada tahun 2014. Daripada dah start dah. Sehinggalah abang bercakap depan mantan Perdana Menteri Najib, ada satu majlis yang itu saya ingat. Yang town hall yang live apa semua tu. Itu satu. Dan kesan daripada situ alhamdulillah dengan kerjasama Finas dan dah mula ada dah. Maknanya dah ada artis-artis veteran yang dapat rumah dan sebagainya. Dapat dah. Daripada PKVM sendiri yang terbaru 7 orang dah dapat dah. Mana berhasil lah perjalanan itu. Yang itu abang rasa puas hati.
Dan sebelum itu pun ada 2-3 orang jugalah yang kita dah dapatkan di rumah. Cuma tak adalah kita buat press statement, saya telah menolong sekian-sekian. Itu saya tak buat lah. Yang tahu yang tadi itulah. Pada pasal sebab benda tu kebajikan. Dan dia aku berjuang tu aku puas. Aku tahu. Okey. Cuma satu je lagi. Satu lagi yang belum tercapai apabila niat abang ialah untuk mewujudkan tabung pembiayaan hospital. Itu tak sempat. Itu tak sempat sebab yalah benda tu bukan satu benda yang senang juga tetapi walau bagaimanapun abang pernah bercakap dengan pengurusi Finas, abang dah lontarkan idea, abang dah serahkan proposal pada dia untuk mewujudkan tabung pembiayaan hospital untuk artis veteran. Maksudnya masuk hospital dia ada bantuan kewangan. Dia macam ni. Yang ini berlainan sedikit dengan bantuan dan sumbangan. Dia berlain sedikit. So maksudnya yang ini ialah apabila seseorang artis veteran itu masuk hospital, okey, kita kena pergi direct dengan hospital yang dia terlibat tu, kita deal berapa sebenarnya nak bayar. Dan kita keluar, kita bayar. Itu yang tabung dia. Itu dia katakan tabung tadi tu. Okey. Tabung ini sebenarnya tak boleh dijadikan sumbangan. Macam kita dengar dia sakit, okey kita pun keluarlah bagilah dia, tak boleh. Dia tak boleh. Masuk hospital dan bill kita bayar. Sebab apa? Berlaku dekat artis veteran kita. Okey, bila sampai masuk dekat hospital apa semua, tengok bil 35,000, 40,000. Mana nak cari duit? Daripada situ dihantar ke hospital kerajaan. Sama juga hospital kerajaan pun sekarang bukan free, semua nak kena bayar. Jadi dari mana nak dapat duit tu? Itu abang dah hantar. Abang pun tak boleh nak dedahkan secara detail, tetapi itu salah satu lagi usaha abang yang belum tercapai. Mungkin mudah-mudahan selepas ini, maknanya orang yang selepas ini teruskanlah. Maknanya benda tu dah usaha 2-3 tahun. Yes, itu pun sama 2014 juga abang 2014 bermula. Apa lagi pencapaian yang abang dapat waktu pentadbiran? Yang pencapaian bagi abang puas hati lah, aku bantu. Itu tadi pasal perumahan, lepas tu pula kita dapat bagi sumbangan, kemudian pihak Finas sendiri pun recognize bahawa persatuan PKV ni wujud, PKV ni aktif, dan ada masanya dia pun akan bagi sumbangan dan kita salurkan kepada ahli-ahli kita. Ada grup veteran yang dihantar ke Mekah? Ada tak? Itu pun satu. Ya saya. Ada. Ada beberapa orang ahli kita yang dihantar, yang pada mulanya kononnya nak dihantar saya pun. Terima kasih kerana ingatkan peristiwa tu. Saya tolak. Saya ditawar 2 kali untuk pergi umrah pada masa itu, dan saya meletakkan nama lain. Bagi kepada ahli lain, biar ahli lain yang pergi, tapi kita tak payah sebutlah siapa ahli tu. Cuma yang terakhir dia orang minta abang juga pergi, abang bagi juga nama orang lain, tetapi sayangnya pada masa itu disebabkan oleh pergolakan politik dan sebagainya, benda tu terbantut. Dapat first group je lah pergi. Dapat first second tak salah. Dapat 2 kali saja. Berapa orang pergi waktu tu? Ada 10 orang. Campur-campur. Kita campur-campur. Daripada persatuan ada 2-3 orang begitulah. 2-3 orang daripada. Tapi macam sumbangan raya apa semua memang masih kita orang bagi juga. Kita kata duit raya lah. Kita nak kata sumbangan ni macam besar sangat. Jadi saya personally kalau dulu kalau pergi majlis final jarang dengar suara artis veteran. Tapi bila abang takbir abang selalu bercakap depan orang ramai. So kita dah nampak sebenarnya ini wakil artis veteran, tapi yalah waktu tu kan. Wah, ini betul lah. Pejuang, maksudnya ada pejuang. Apa abang rasa waktu tu? Aku kena speak out ke, aku kena sebab saya nampak abang betul-betul berani abang. Saya tengok. Okey. Mungkin sebenarnya abang bersemangat, abang bertitik tolak sebab benda tu demi Allah. Abang kalau tengok moto persatuan pun, kebajikan adalah ibadah. Jadi daripada situ. Jadi maknanya abang tidak pernah ada terfikir untuk kepentingan diri ke apa ke tak. Sebab itu abang berani bercakap. Dan sebelum tu kita maknanya dengan tim-tim, dengan timbalan saya pada masa itu, dengan yang lain-lain AJK lain, saya akan bagi tahu apa yang saya nak buat. Jadi dia orang akan bagi tahu, dia orang akan komen ni. Maknanya dia akan inject apa sikit lebih kurang. Jadi maknanya pada saya bukan satu keputusan saya seorang. Jadi cuma bila ada idea saya akan bagi tahu.
Oh, okey, kita nak buat macam ni. Saya ada cadangan nak buat macam ni. Apa pandangan you all? Jadi itu yang kita buat. So bang, maksudnya situasi sekarang ni abang tengah akan berhadapan dengan proses undang-undang persatuan sekarang ni, sebab abang melihat pada keadaan yang tidak betul. Maksudnya selepas menang masih lagi bercakap, masih lagi berulang, tapi sampai bila nak stop? So niat abang sekarang ni nak redakan. Yes, kalau boleh itu sekarang ni maknanya stop lah. Stop lah. Sebab apa? Macam abang cakap daripada awal tadi, abang redha kau fitnah mungkin pasal kau nak menang. Okey. Kau malukan pun pasal kau nak menang. Tak kisahlah. Kan? Kau jatuhkan maruah depan orang ramai pun tak apalah. Sebab abang fikir apa lagi benda yang kau nak buat. Kan? Tetapi bila selepasnya dah menang, kau dah dapat jawatan, kau buat elok-elok. Kerjalah, kerja kuatlah. Jadi kenapa pula berpatah lagi, menceritakan lagi, oh dia tu begini, dia tu begini. Yang ni dah sampai masa lah. So apa saranan abang kepada ahli-ahli persatuan abang yang dulu, saranan ataupun dia sekarang ni macam ni, daripada AGM yang pagi-pagi tu pun bila abang dah tengok, iaitu apabila kita dalam sesuatu persatuan ataupun dalam satu perkumpulan, kalau dalam jumlah yang besar, kita tengok, kita cepat kena realize, kalau benda tu kita tengok dah mula terpecah kepada dua. Okey. Mampu tak kita mencantumkan? Itu kita kena buat, kena cepat berfikir dan bertindak. Kalau kita rasa kita tak mampu lagi untuk untuk mencantumkan, kita kena lepaskan. Biar dia jalan. Biar dia jalan. Tetapi maknanya tali itu kita kena pegang. Tali itu kita kena pegang. Kan? Maksudnya kita kena monitor dari sebagai sudut. Betulkah dari sudut perundangannya? Betulkah dari sudut kebajikannya? Pentadbirannya macam mana, apa semua. Jadi ini juga kita harus tengok. Tak boleh main lepas gitu je. Tapi untuk kita pula, nak campur, itu bukan kita lagi dah. Bukan kita dah. Saranan abang pula pada pentadbiran baru ada ke? Tak beritahu. Okey, yang pada sama ada AJK baru ataupun ahli-ahli yang menyokong pada pihak yang tu, benar-benar fikir yang secara matang, jangan terlampau, maknanya semua orang ni yang kalah ni negatif, semua orang yang kalah ni kononnya tak puas hati. Tak, kita kena tengok dari sudut apa yang kita bawa isunya. Isunya apa? Contohnya, kalau misal contohnya daripada yang kalah kata isunya ini, you kena tengok betul ke tidak benda tu. Ada yang terbaru ni saya dengar tak puas hatinya pasal kononnya pasal sekatan daripada ROS dan sebagainya. Kita kena ingat tau. Dan benda ni banyak orang lupa bahawa ahli dia ada hak. Kita selalu orang bila dah dapat tempat dia lupa hak ahli. Itu saya setuju. Sebenarnya kita ni hanya dilantik untuk mentadbir. Tetapi kita kena ingat, siapa yang lantik kita kalau bukan ahli? Jadi ahli ni juga kita harus tengok. Ada hak tu. Dia ada hak dia. Jadi kalau ahli bersuara dan buat aduan, ini jadi masalah. Betul. Ini jadi satu masalah. Dalam persatuan pun ahli dia boleh buat aduan. Yes. At any time. Terbuka. Siapa saja terbuka. Cuma kita kena hadapi. Okey. Apa tuduhan dia? Yalah, betul lah. Okey, tuduhan dia begini. Okey, ini jawapan kita pula. Ini gini. Betul. Okey, yang kedua apa? Okey, ini jawapan yang kedua pula. Itu. Jadi maknanya kita kalau kita pergi kepada benda-benda yang berfakta dan sebagainya, berbalik kepada undang-undang dan sebagainya, rasanya semua okey, tak ada masalah. Cuma yang jadi masalahnya apabila kita membuat apa orang kata, kita membuat keputusan sendiri. Itu orang tak puas hati. Itu ini betul lah. Emosi kan. Emosi. Tapi cuba dengar betul-betul. Macam contohnya, kita ambil satu contoh. Kalau bukan dalam isu abang ni lah pun. Dalam isu yang lain pun. Cuba kita ambil satu contoh. Okey, sebenarnya dia komplain apa? Jangan pergi jauh-jauh. Jangan pergi. Apa dia komplain ni? Pokok dia apa? Okey, kata dia begini. Okey, jawapan dia ini. Atau kalau tersalah, ya betul lah, kita dah salah.
Berlapang dada lah. Yes. Itu baru dikata berlapang dada. Tetapi masalahnya untuk terakhirnya, Okey. yang jadi masalahnya setelah dituduh, setelah dipermalukan, setelah diaib, tiba-tiba ajak marilah kita duduk sama-sama. Jadi rasanya boleh ke? Setelah kau malukan, setelah kau aibkan, setelah kau fitnahkan, lepas tu dengan selambanya, oh marilah ni kita sama-sama betulkan balik. Jadi maknanya yang kau fitnah ni macam mana? Jadi bila kau buat macam tu, seolah-olah lah dia orang ni, dia orang dah kalah, sudahlah. Ini pahat berbunyi. So okeylah. Itu terakhirlah. Kita doakan kalau boleh semuanya insya-Allah bertemu jalan penyelesaian. InsyaAllah. Macam abang kata tadilah, sebenarnya abang pun tak ada bertujuan untuk apa-apa pun. Cuma abang lebih kepada ingin memperjelaskan apa keadaan sebenarnya. Mungkin sebelum ni tak sempat kita nak menerangkan apa semua. Abang nak menerangkan apa sebenarnya. Itu sebab saya nak bersembang abang ni sebenarnya. Sekurang-kurangnya abang ada platform untuk luahkan. So ramai yang akan tahu apa semua. Okey bang, terima kasih banyak. Abang ada masih nak cakap apa-apa? Terima kasih jugalah pada